Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, kali ini cikgu akan menerangkan masih lagi bab 6, asid, base dan garam. Itu 6.4, sifat kimia asid dan alkali. Untuk 6.4, sifat kimia asid dan alkali. Yang pertama kita tengok sifat-sifat kimia asid. Ada 4. Yang pertama, asid bertindak balas dengan alkali, hasilkan garam dan juga air, H2O. Yang kedua, asid bertindak balas dengan logam oksida, hasilkan garam dan juga air. Sama seperti tindak balas dengan alkali. Seterusnya yang ketiga, asid bertindak balas dengan logam, menghasilkan garam dan gas hidrogen. Dan yang keempat, asid bertindak balas dengan logam karbonat, menghasilkan garam, air dan gas karbon dioksida. Dekat sini ada 4 sifat-sifat kimia asid dan hasil untuk setiap tindak balas asid dengan bahan berbeza, iaitu yang pertama alkali, yang kedua dengan logam oksida iaitu base, yang ketiga dengan logam reaktif dan yang keempat dengan logam karbonat. Kita tengok persamaan tindak balas yang terlibat. Yang pertama, untuk tindak balas asid dengan alkali, hasilnya ialah garam dan air. Menghasilkan garam dan air sama seperti tindak balas logam oksida iaitu base, menghasilkan sama juga garam dan juga air. Kedua-dua tindak balas ini menghasilkan hasil bahan tindak balas yang sama. Jadi kat sini contoh persamaan ada 2 contoh yang diberikan. Yang pertama antara asid hidroklorik dan natrium hidroksida. Jadi bahan yang terhasil di sini ialah garam. Garam ni ialah hasil tindak balas antara ion natrium dan ion klorida. Iaitu Na positif dengan Cl negatif. Dapatlah NaCl. Dan hasil sampingan ialah H2O daripada H dan juga OH. Awak akan dapat air. Sama seperti asid sulfurik yang bertindak balas dengan kalium hidroksida, awak akan dapat kalium sulfat. Kalium sulfat dan air. Untuk logam oksida ataupun base, contoh yang pertama, asid hidroklorik bertindak balas dengan kuprum oksida. Dekat sini garam yang terhasil ialah kuprum klorida, iaitu Cu2+, 2 positif, bertindak dengan Cl negatif atau Cl tolak, ion klorida, awak akan dapat kuprum klorida dan air. Dan kat sini kita letak 2 untuk balancekan persamaan. Yang kedua yang kat sini ialah persamaan tindak balas. Plumbum bertindak balas dengan sulfate ion, ion plumbum dan ion sulfat. Awak akan dapat PbSO4 dan air. Kat sini kemahiran untuk mengimbangkan persamaan adalah sangat penting. Kita tengok seterusnya persamaan yang seterusnya. Antara logam dan asid. Hasilnya ialah garam dan hidrogen, gas hidrogen. Dekat sini logam reaktif yang digunakan iaitu kita ada magnesium akan bertindak mengikat bersama dengan ion nitrat. So awak akan dapat magnesium nitrat untuk garam dan hasil sampingannya ialah hidrogen gas atau gas hidrogen. Kat sini pula untuk gas sulfurik bertindak dengan zinc, logam zinc. Jadi zinc akan mengikat dengan ion sulfat. Awak akan dapat zinc sulfat iaitu garam dan gas hidrogen.
Seterusnya yang keempat tadi, tindak balas antara asid dan logam karbonat, menghasilkan 3 hasil tindak balas, iaitu garam, air dan karbon dioksida gas atau gas karbon dioksida. Kita ada contoh dekat sini ialah tindak balas antara asid nitrik, HNO3 dan kalsium karbonat. So, apa yang berlaku ialah kalsium akan ditarik, terikat dengan nitrat ion. So, awak akan dapat kalsium nitrat. Kemudian, hasil sampingan lain ialah air, iaitu antara hidrogen dan oksigen. Dia akan bertindak menghasilkan air. Dan yang tinggal ialah karbon dioksida gas. Sama juga seperti asid hidroklorik dan kuprum karbonat. Garam yang terhasil ialah kuprum klorida dan air serta karbon dioksida. Tengok seterusnya. Untuk menulis persamaan tindak balas, adalah penting bagi awak untuk menulis persamaan dulu. Dekat sini cikgu ada tuliskan formula untuk awak ingat macam mana nak buat tindak balas persamaan kita tengok yang pertama. Untuk asid cikgu tulis sebagai HX. Untuk logam reaktif, L. Untuk garam, L akan combine dengan X, so awak akan dapat LX. Dan gas hidrogen ialah H2. So, persamaan di sini awak boleh tuliskan HX tambah L iaitu logam akan dapat LX iaitu garam dan gas hidrogen. Kita tengok seterusnya contoh latihan. Kita sama-sama buat. Sila rujuk latihan 16 modul. Diberikan contoh tindak balas logam zinc dan asid hidroklorik. Kalau tadi logam ialah L, asid diwakili dengan HX. So, L akan combine dengan X. So, awak akan dapat zinc, iaitu L tadi, zinc klorida. Yang ni ialah L, ini ialah HX. So, awak akan dapat zinc klorida dan gas hidrogen. Cuba tengok yang lain. Yang A, magnesium dan asid nitrik. Apa hasilnya? Kita tengok. Awak akan dapat magnesium nitrat. LX, X tadi ialah nitrat. So, magnesium nitrat dan hidrogen gas. Seterusnya, C, zinc dan sulfuric acid. Awak akan dapat zinc sulfat dan hidrogen gas. Dan yang keempat, kita ada ferrum atau besi dengan asid nitrik. Awak akan dapat ferrum nitrat dan gas hidrogen. Cuba awak buat yang B. Cuba buat sendiri yang B. Seterusnya kita tengok latihan 17 soalan modul. Huraikan satu ujian kimia untuk mengenal pasti kehadiran suatu asid. Kehadiran asid. Macam mana kita nak kenal pasti kehadiran suatu asid? Dekat sini kita boleh tengok tadi tindak balas apabila asid iaitu HX bertindak dengan logam. Awak akan dapat apa? Awak akan dapat apa tadi? Kita akan dapat logam iaitu LX dan gas hidrogen. Di sini kita boleh tengok ujian kimia untuk tentukan kehadiran asid iaitu melalui hasil tindak balas iaitu gas hidrogen. Kita tengok macam mana. Jadi prosedur dia ialah dengan tindak balas antara asid dan juga logam reaktif. Kita uji macam tu. Pertama, untuk prosedur pertama, masukkan 2 cm padu asid hidroklorik ke dalam tabung uji. Kemudian tambahkan logam iaitu serbuk zinc ke dalam tabung uji tersebut. Kemudian goncangkan. Langkah ketiga, kumpulkan gas yang terbebas ke dalam tabung uji.
Dan apa yang berlaku? Awak kena uji menggunakan kayu uji menyala. Okey, masukkan ke dalam tabung uji. Satu je kayu uji menyala. Okey. Dan apa yang berlaku apabila awak masukkan kayu uji menyala? Okey, bunyi pop akan kedengaran yang menunjukkan gas hidrogen hadir. Ataupun bila gas hidrogen hadir, maknanya adanya asid. Okey, adanya asid. So kat sini tadi, kita tengok tadi tindak balas berlaku antara logam dan juga asid. Okey. Yang kedua, untuk menulis persamaan antara asid dan base, iaitu logam oksida atau alkali, okey, gunakan formula yang sama. Kita gantikan asid sebagai HX. Untuk base, logam oksida biasanya. Dan untuk alkali, logam hidroksida. So, hasilnya ialah garam, LX dan juga air. Ini H2O dan juga air. Garam dan juga air. So, kita tengok contoh latihan. Okay, awak hafal persamaan AM ini. Hafal persamaan AM ini supaya senang untuk awak tulis persamaan. Kita tengok contoh soalan 18. Okay, diberikan contoh natrium oksida iaitu base dengan asid. So, tadi mengikut persamaan AM tadi, okay, hasil yang ni ialah LX. LX. L di sini ialah natrium, logam natrium. X di sini ialah ion klorida. So, awak akan dapat natrium klorida dan air. Okay, yang kedua, okay, kalium oksida masih lagi base dengan asid. So, LX di sini ialah kalium nitrat. Okay, kalium nitrat. So, awak akan dapat kalium nitrat. Garamnya ialah kalium nitrat dan air. Yang ketiga, magnesium hidroksida iaitu alkali bertindak dengan sulfuric acid. So, awak akan dapat natrium klorida. Dan satu lagi apa pelajar? Satu lagi ialah air tambah H2O. Tuliskan H2O. Seterusnya kita tengok yang ketiga. Zinc hidroksida dan asid hidroklorik. So, awak akan dapat zinc tadi ialah logam dengan klorida. Awak akan dapat garam, zinc klorida dan air. Dan yang keempat, natrium hidroksida. Awak akan dapat natrium nitrat dan air. So, penting di sini awak tulis persamaan AM. Untuk yang ketiga, antara asid dan logam karbonat. Wakilkan dengan sama tadi, asid ialah HX. Untuk logam karbonat, cikgu tulis LCO3 supaya senang untuk awak tuliskan. So, hasilnya ialah LX sama, iaitu garam, karbon dioksida dan air. So, di sini, hasil dapat daripada sama juga, iaitu LX. Tetapi hasil sampingan lain kita ada karbon dioksida dan air. Kita tengok contoh soalan. Dia nak awak tu buat satu ujian untuk mengesahkan asid atau gas karbon dioksida. Kita tengok. Sama, iaitu first kali kita masukkan asid. Contoh saya ambil di sini asid hidroklorik sebanyak 2 cm padu ke dalam serbuk kuprom 2 karbonat. Kuprom 2 karbonat ini ialah logam karbonat. Logam karbonat yang digunakan dalam bentuk serbuk. So, kita masukkan asid ke dalam logam karbonat. So, apa yang berlaku seterusnya ialah awak perlu kumpulkan gas yang terbebas dalam tabung uji dan alihkan gas tersebut ke dalam tabung uji yang mengandungi air kapur. Sebab kita nak uji adakah gas tersebut ialah gas karbon dioksida. So, mengikut persamaan tadi, awak akan dapat sepatutnya kuprom karbonat dan gas karbon dioksida berserta dengan air. So, jika dalam tu ada karbon dioksida, air kapur akan menjadi keruh. Air kapur akan menjadi keruh. So, di sini pemerhatian dia ialah adanya gelembung gas yang tidak berwarna terbebas.
Okey, dan ujian pengesahan yang digunakan tadi ialah melalui kita alihkan gas ke dalam air kapur dan gas tadi mengeruhkan air kapur. So, bukti di sini menunjukkan adanya gas karbon dioksida dan asid. Okey, terhasillah gas karbon dioksida. Okay. Contoh persamaan, okay, tadi menggunakan formula ARM yang diberikan. Okey, jadi kat sini contoh diberikan LX di sini ialah kuprum nitrat dan hasil sampingan ialah karbon dioksida dan air. Okay, yang kedua, kalsium karbonat tambah asid nitrik. So, sama juga, awak akan dapat LX iaitu kalsium nitrat. Okay, garamnya ialah kalsium nitrat dan hasil sampingan sama, karbon dioksida dan air. Okey, zinc karbonat dan asid sulfurik. Kita akan dapat LX-nya ialah garamnya ialah zinc sulfate. Okay, dan karbon dioksida berserta air. Okay, sama juga yang terakhir magnesium karbonat. Okay, awak akan dapat magnesium klorida berserta karbon dioksida dan air. Okay, di sini perlu seimbangkan persamaan. Okay, perlu seimbangkan persamaan. Okay. Seterusnya, kita tengok sifat-sifat kimia untuk alkali. Yang pertama, ada 3. Yang pertama, alkali bertindak balas dengan asid. Hasilkan garam dan juga air. Yang kedua, alkali bertindak balas dengan garam amonium. Hasilkan 3 bahan tindak balas iaitu garam, amonia dan air. Dan yang ketiga, alkali bertindak balas dengan ion logam. Ion logam, kat sini hasilkan hidroksida logam yang tak terlarut dan katium daripada alkali. Kita akan tengok contoh persamaan. Yang pertama tadi, antara alkali dan asid, sama seperti tadi, sifat-sifat kimia asid, kalau asid bertindak balas dengan alkali, dapat garam dan air. So, bila alkali bertindak balas dengan asid, benda yang sama berlaku. So, dekat sini, garam yang terhasil ialah LX tadi ialah kalium nitrat. Kita tengok LX dan air. Okay. Contoh kedua, alkali natrium hidroksida dengan sulfuric acid. Awak akan dapat LX-nya ialah natrium sulfat dan air. Kedua, kalau alkali bertindak balas dengan garam amonium, garam amonium maknanya apa-apa garam yang ada amonium ion. Contoh garam amonium kat sini ialah amonium nitrat, amonium sulfate. Di sini awak akan dapat 3 bahan iaitu garam, air dan tambahan ialah amonia gas. Contoh di sini ialah KOH, logam di sini ialah kalium, akan bertindak dengan X tadi iaitu nitrat. So, garam awak akan dapat kalium nitrat, dan air, dan sampingannya ialah amonia. Amonia daripada NH4 tadi, di mana NH4, satu hidrogen akan diberikan kepada OH. Untuk dapatkan air. So, tinggallah NH3 iaitu amonia. Sama seperti contoh kedua, natrium hidroksida bertindak dengan amonium sulfat. Awak akan dapat natrium sulfat, garam iaitu natrium sulfat, air dan amonia. Tindak balas ketiga, antara alkali dan ion logam. Ion logam. Ion logam. Di sini, betulkan kat sini ialah ion logam. Ion logam sini ialah ion logam. So, awak akan dapat hasilnya ialah natrium hidroksida bertindak balas dengan magnesium ion. Awak akan dapat magnesium hidroksida iaitu garam dan ion daripada kation tadi. Kation tadi di sini ialah natrium. Apabila magnesium ni iaitu ion logam, dia akan menarik ion hidroksida. Awak akan dapat magnesium hidroksida. So, tadi natrium tadi akan
wujud dalam bentuk kation. Okey, dia dah keseorangan. Dia dah seorang-seorang kat sini, so dapat Na positif. And then awak balancekan persamaan. Okey, so untuk hari ni, cuba buat latihan uji kendiri 6.4. Ada 2 soalan. Hantar ke dalam Google Classroom. Selamat mencuba. Terima kasih.